Salam sejahtera. Nama saya Cik Wan Najwa Hadirah binti Cik Wan Ahmad Kamal, nombor matrik 150291. Saya akan membentangkan mengenai pengenalan kajian kami. Kumpulan kami telah memilih untuk melakukan kajian mengenai perayaan pelbagai kaum di Malaysia. Hal ini kerana Malaysia terkenal dengan kepelbagaian kaum di kalangan penduduknya. Antara 3 kaum terbesar di Malaysia adalah kaum Melayu, Cina dan India. Selain daripada itu, terdapat juga golongan kaum minoriti seperti orang Kadazan, kaum Iban dan orang Ulu. Sebagai contohnya, kaum Melayu menyambut Hari Raya Puasa, Hari Raya Haji dan Ma'al Hijrah. Seterusnya, kaum Cina merayakan perayaan Tahun Baru Cina, Hari Wesak dan perayaan Qingming. Kaum India pula merayakan perayaan Deepavali, Hari Taipusam dan perayaan Pongal. Selain daripada itu, orang Kadazan yang menetap di Sabah pula menyambut Pesta Menuai. Selain daripada itu, kaum Iban, Bidayuh dan orang Ulu yang menetap di Sarawak pula menyambut Hari Gawai pada 1 Jun setiap tahun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syash Akilah binti Abdul Razak akan membentangkan isu dan permasalahan kajian. Terdapat 4 isu dan permasalahan kajian. Isu yang pertama, perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang etnik ini adalah cabaran terbesar negara kerana mudahnya berlaku konflik perkauman dan ketegangan yang serius, seperti mana yang dapat kita lihat pada hari ini. Seterusnya, masyarakat kurang terdedah dengan budaya berbilang kaum dan tidak mengetahui adat dan kepercayaan antara kaum. Seperti mana generasi muda pada masa kini tidak mengambil berat tentang sambutan perayaan kaum lain. Isu yang ketiga, sambutan perayaan yang suram pada setiap tahun berbanding dengan tahun-tahun lepas, tiada lagi suasana yang penuh kemeriahan dengan pelbagai kaum menikmati juadah bersama-sama dan mengunjungi pada musim perayaan. Isu yang keempat, keharmonian rakyat negara kita yang berbilang kaum akan pupus dan tidak lagi menjadi lambang, kemegahan dan tanda pengenalan kita yang sering dikagumi masyarakat negara lain. Sekiranya amalan individualistik ini tidak dapat diselesaikan. Seterusnya, saya akan membentangkan objektif dan skop kajian. Objektif kajian yang pertama ialah untuk mengenal pasti perayaan yang diraikan oleh masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Objektif yang kedua ialah untuk mengkaji latar belakang dan mengenal pasti ciri-ciri keunikan setiap perayaan. Dan objektif yang ketiga ialah untuk mengenal pasti peranan sambutan perayaan dalam pengukuhan hubungan antara kaum. Skop kajian terbahagi kepada 4. Kajian bermula dengan menganalisis jenis sambutan perayaan yang disambut oleh responden dan keunikan perayaan mereka. Analisis berkaitan pengetahuan rakyat Malaysia tentang perayaan kaum lain juga dilakukan. Seterusnya, pekaji meminta pandangan responden tentang menyambut sambutan perayaan kaum lain mampu menyatupadukan masyarakat Malaysia yang majmuk. Untuk kaedah kajian pula, ialah melalui sampel borang soal selidik iaitu Google Form di mana melibatkan responden daripada pelajar Universiti Sains Malaysia atau universiti lain serta orang awam di sekitar Malaysia. Di samping itu, kaedah internet dilaksanakan dengan mendapatkan maklumat tentang sambutan perayaan pelbagai kaum di Malaysia melalui laman sesawang pencarian seperti Google, Wikipedia dan pelbagai lagi. Salam sejahtera doktor, nama saya Cheng Sisian dan saya akan jelaskan aktiviti dan proses kajian. Pertama kali kami telah mengenal pasti masalah seperti yang ditunjukkan tadi. Seterusnya kami telah merancang tindakan, iaitu mengenal pasti kaedah kajian. Kami telah menggunakan 2 kaedah kajian,
yaitu kaedah soal selidik dan kaedah internet. Borang soal selidik disediakan melalui Google Form dan terdiri daripada dua bahagian, yaitu demografi dan maklum balas. Selepas itu, borang tersebut disediakan melalui sosial media seperti WhatsApp. Bahan dari internet juga digunakan untuk mengumpulkan data berkenaan. Kami telah menggunakan laman sesawang seperti Wikipedia, Scholar, Google, dan blog. Selepas menyelesaikan borang soal selidik, kami telah menganalisis data daripada borang tersebut dan mencatatkan bahan internet. Akhir sekali, kami telah melakukan refleksi. Ini yang saya ingin sampaikan. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera. Nama saya Chow Chun Wei dan nombor matrik saya ialah 150-437. Hari ini, saya akan membentangkan bahagian analisis dan dapatan kajian daripada kumpulan saya. Pertama sekali, saya akan menerangkan demografi responden yang telah menjawab soal selidik kami secara ringkas. Seperti yang dirujuk oleh kedua-dua pie chart ini, seramai 25 responden telah memberi maklumat balas soal selidik ini, yang terdiri daripada 12 responden perempuan dan 13 responden lelaki. Seterusnya, majoriti responden iaitu 16 orang bersamaan 64% adalah berusia dari 20 tahun hingga 29 tahun, manakala hanya 2 responden dari kumpulan umur 40 tahun dan ke atas. Tambahan pula, kajian ini mempunyai bilangan responden yang sama, iaitu 10 orang daripada kaum Melayu dan kaum Cina, manakala responden kaum India pula sebanyak 5 orang sahaja. Akhir sekali, responden kajian ini adalah terdiri daripada pelajar USM, orang awam, pelajar UiTM dan pelajar UMP. Namun demikian, majoriti responden sebanyak 13 orang bersama 52% merupakan pelajar dari USM. Selanjutnya, bagi soalan yang bertanya tentang hari perayaan yang disambut oleh responden dan keunikan mereka, para responden telah memberi jawapan seperti yang berikut. Pertamanya ialah perayaan Hari Thaipusam, hari yang menunaikan hak nazar dan terdapat pementasan drama, tarian serta nyanyian agama Hindu. Perayaan Hari Raya Haji, penyembelihan korban seperti kambing, lembu atau kerbau. Perayaan Tahun Baru Cina yang mempunyai budaya memberi angpau sebagai lambang nasib baik dan perarakan tarian naga atau singa. Perayaan Hari Raya Aidilfitri yang mempunyai tradisi meminta ampun dan maaf dan terdapat banyak kuih-muih seperti ketupat, rendang, lemang, bahulu dan sebagainya. Perayaan Hari Christmas, hiasan seperti pokok Christmas, lampu hiasan, daun mistletoe dan adat tukar menukar hadiah. Dan akhirnya Hari Deepawali yang terdapat hiasan kolam sebagai tanda selamat dan rahmat, dan juga terdapat banyak makanan tradisional seperti muruku, adiwasam dan payasam. Selepas itu, bagi soalan yang bertanya tentang pengetahuan responden tentang budaya perayaan kaum lain, seramai 8 responden bersamaan 32% telah menjawab tidak setuju dan tidak pasti masing-masing, dan hanya 4 responden bersamaan 12% sangat setuju bahawa mereka mempunyai pengetahuan yang mencukupi. Selain itu, merujuk kepada cerita di sebelah kanan, terdapat 12 responden dan 9 responden menjawab setuju dan sangat setuju masing-masing bahawa masyarakat semakin kurang terdedah dengan budaya berbilang kaum dan tidak mengetahui adat dan kepercayaan antara kaum. Akhirnya, merujuk kepada kedua-dua carta ini, hampir semua responden, iaitu 98%, bersetuju bahawa sambutan perayaan dapat menyatu padukan rakyat dan rakyat harus menggerakkan usaha untuk mempelajari budaya kaum lain seperti menyambut perayaan berbagai kaum bersama-sama. Sekian daripada saya. Terima kasih. Seterusnya, saya akan membentangkan mengenai refleksi kajian kami. Hasil kajian kami mendapati bahawa
majoriti rakyat Malaysia, terutamanya golongan belia, tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang perayaan kaum lain. Namun begitu, semua responden bersetuju bahawa sambutan perayaan pelbagai kaum dapat menyatupadukan rakyat Malaysia. Hal ini kerana kebanyakan perayaan yang disambut di Malaysia mengamalkan konsep ziarah menziarahi dan mengadakan rumah terbuka. Setiap rakyat Malaysia tidak terhalang untuk bersama-sama menyambut dan memeriahkan lagi setiap perayaan yang disambut oleh setiap kaum. Tambahan pula, setiap perayaan besar yang disambut di Malaysia pasti diiringi dengan cuti umum yang diberikan oleh pihak kerajaan. Kesimpulannya, kita perlu bersama-sama cuba untuk mengambil bahagian dalam setiap perayaan yang disambut oleh rakyat Malaysia agar kita dapat mengenali dan memahami setiap perayaan tersebut dengan lebih mendalam. Hal ini kerana setiap perayaan adalah berbeza-beza, mempunyai sejarah yang tersendiri dan juga keistimewaan yang tersendiri. Dalam pada itu, setiap perayaan yang disambut di Malaysia sangat ceria dan meriah suasananya. Peribahasa sambil menyelam minum air dapat digunakan dalam konteks ini kerana dalam pada kita bergembira menyambut perayaan pelbagai kaum di Malaysia, kita dapat mengenali dan memahami setiap perayaan tersebut dengan lebih baik. Sekian, terima kasih.